terutamanya rakan-rakan FB SKM serta tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian lah. Okay, so selamat datang kami ucapkan ke program FB Live Medek to You pada malam ni. Okey, tuan-tuan dan puan, di kesempatan ni, saya sebenarnya nak mendoakan kepada semua yang sedang mengikuti FB Live ni agar terus diberikan kesihatan yang baik, dan mudah-mudahan FB Live Medek to You kita pada malam ni sedikit sebanyak menjadi wadah dan dapat memberi manfaat serta informasi yang berguna kepada semua yang menontonnya pada malam ni. Okey. So sebenarnya pada bersama saya memang kita ada ni Datuk Rushamno dan juga Cik Zainuddin, pengarah hal ehwal komunikasi korporat SKM. Tapi sebelum tu saya ada beberapa intro saya nak cerita dulu tu dengan Cik Din. Dan lepas ni baru kita akan start. Boleh sebelum tu saya mohon kerjasama dan jasa baik kepada anda semua, penonton-penonton ataupun yang sedang mengikuti FB Live kita pada malam ni supaya share sesi live kita pada malam ni supaya lebih ramai lagi rakan-rakan kita kat luar sana turut dapat serta dapat bersama kita dalam sesi sembang koperasi kita pada malam ni. Dan jika sekiranya anda mempunyai sebarang pertanyaan berkenaan topik kita pada malam ni, bolehlah diajukan terus persoalan tersebut di ruang komen. Dan insyaAllah kami di pihak sekretariat akan cuba menjawab setiap persoalan-persoalan tersebut. Dan menariknya pada malam ni kita ada sedikit bonus dan kejutan di mana pertengahan siaran nanti pihak sekretariat akan paparkan 2 soalan kuis. Kita ada 2 soalan kuis yang mana sekretariat akan paparkan 2 soalan kuis di komen ataupun chat FB Live kita. So hadiah ni tuan-tuan dan puan-puan, hadiahnya agak menarik di mana berupa wafer gold seberat 1 gram sumbangan Koperasi Makmur Malaysia Berhad, Ko Makmur. So terima kasih kita ucapkan kepada Ko Makmur atas kerajaan. Pemenang akan ditentukan kepada yang memberikan jawapan paling tepat dan paling pantas. So jangan ketinggalan untuk sertai soalan kuis tersebut dan menanglah wafer gold tadi tu. Tuan-tuan dan puan-puan, sebelum kita mulakan sesi sembang koperasi bersama Castello pada malam ini, izinkan saya memperkenalkan sikit seringkas berkenaan Suruhanjaya Koperasi Malaysia ataupun SKM. SKM merupakan agensi yang bernaung di bawah Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi. Di mana fungsi utama dia ni, SKM lebih kepada mendaftar, mengawal sedia serta membangunkan sektor koperasi. Tuan-tuan dan puan-puan, tahun depan tahun 2022 merupakan tahun ke-100 usianya gerakan koperasi di Malaysia. Dan minggu ketiga bulan Julai setiap tahun, seperti yang telah diuruskan oleh pihak kerajaan, merupakan sebenarnya adalah sambutan Hari Koperasi Negara. So minggu hadapan sepatutnya merupakan sambutan Hari Koperasi Negara tahun 2021. Walau bagaimanapun memandangkan kita masih lagi dalam tempoh PKP ataupun Pelan Pemulihan Negara akibat pandemik COVID-19 ni. So sambutan tahun ini mungkin akan ditangguhkan atau disambut dengan kaedah yang berbeza. Tak apa, kita akan maklumkan daripada masa ke masa berkenaan dengan sambutan Hari Koperasi Negara tersebut. So tapi mungkin kita boleh hangatkan sikit program kita pada malam ni bagi melihat kemeriahan sambutan Hari Koperasi Malaysia tahun lepas yang mana telah diadakan pada 27 Julai 2020, yang mana disambut dengan suasana norma baru dan mengikut SOP yang ditetapkan pada masa tu. So mungkin kita boleh tengok dulu kot. Boleh tak kita tengok dulu, saksikan dulu video Hari Koperasi Malaysia tahun 2020 yang lepas. Kita tengok video ni.
Saksikan sembang koperasi bersama Datuk Rosyamno kita pada malam ni. So, saya nak perkenalkan Datuk Rosyamno ni, tapi apa kata kita saksikan VT ni terlebih dahulu. Boleh Dok? Silakan. Kita tengok dulu VT ni. Kau akan jauh berubah, Roy. Dah sebulan aku mengembara, Remy. Mengembara? Jadi, kau tak sekolah lagi? Aku cuma akan mengambil peperiksaan saja. Remy, aku lihat kau sudah banyak berubah. Kau kelihatan bersih dan sihat saja. Ya, Roy. Aku hidup di sini dengan disiplin. Sebersebinya terkawal. Aku diajak pelajaran agama dan melatih diri untuk bekerja. Bagus, Remy. Aku mencari ketenangan. Tak lama lagi, aku akan kembali ke bandaraya untuk mengambil peperiksaan. Peperiksaan. Okey. So malam ni kita betul-betul sangat bertuah tuan-tuan dan puan, kerana pada sesi Medec to You Live Sembang Koperasi pada kali ini kita akan menampilkan, bagi saya, seorang ikon filem Malaya. So satu Malaysia memang kenal. So saya tampilkan tuan-tuan dan puan, the one and only Tailong Datuk Rosyamno. Apa khabar tu? Assalamualaikum. Alhamdulillah saya sihat dalam keadaan COVID. Dan kita bertarung dengan COVID ni, alhamdulillah saya diberi kesempatan dan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan yang baik bersama keluarga. Dan saya harap semua warga koperasi semuanya dalam keadaan sihat. Dan terima kasih kerana sudi mengajak saya malam ni untuk sembang-sembang pasal koperasi. Yalah, saya nak tahu juga pasal koperasi sebab saya pun tak pandai sangat pasal koperasi. Sebab tu bila SKM kata nak ajak saya sembang, saya rasa terpanggil juga. Mungkin malam ni ada yang menonton kita. Kalau tak ada yang menonton kita, insyaAllah video sembang ni nanti kita akan siarkan supaya orang lebih faham apa itu koperasi sebenarnya. Kenapa mereka harus involve dengan koperasi. Tapi kita sembanglah kejap lagi. Dan saya sekarang ni bila awak tanya apa khabar tu, khabar saya duduk di rumah lah. Dah tak tahu apa dah tak tahu apa nak kemas lagi apa semua, tapi menunggu jawapan daripada pihak kerajaan macam mana atau saya boleh bekerja balik macam seperti normal. Bukan saya, bukan semua orang masih menunggu. Jadi sekarang ni memang tak ada apalah, memang duduk kat rumah je lah. Selain daripada kadang-kadang lari sekejap pergi tengok pasar raya saya lah. Lupa nak cakap, Assalamualaikum Cik Din. Waalaikumsalam Datuk. Din pun ada. Apa khabar Datuk? Alhamdulillah. Terima kasih Datuk. Baik, alhamdulillah. Dan hari ini. Dalam FB Live Medec to You. InsyaAllah kita akan cuba memberi pencerahan tentang koperasi kepada Datuk lah dan juga penonton-penonton semua. Dan saya harap juga penonton-penonton semua berada dalam keadaan sihat-sihat sajalah. Jaga SOP dan sesama kita memerangi COVID-19 ni Datuk dan penonton semua. Dan Cik Izwan juga. Terima kasih Cik Izwan. Okey, sama kita pada malam ni tadi Cik Zainuddin, iaitu pengarah Hal Ehwal Antarabangsa dan Koperasi Korporat. So jadi lepas ni Cik Din dan juga Datuk mungkin akan apa kata orang kupas sikit, rungkai sikit, singkap sikit apa itu sebenarnya koperasi dan apa bagusnya jadi ahli koperasi ni. Boleh Tok So malam ni kita santai je Tok. Okay? Alright. Okay, santai-santai je, tak ada formal sangat. Okay, boleh Tok Okay, so mungkin saya pun rasanya dah boleh kot. Saya boleh mungkin serahkan pada Datuk. Mungkin Datuk kalau ada apa-apa persoalan yang mungkin Datuk nak tanya. Mungkin Datuk, macam Datuk kata tadi lah, Datuk pun baru, mungkin belum tahu apa itu koperasi. So saya mungkin Cik Zainuddin ada sana, saya ada di sini dan kita mungkin cuba menjawab soalan-soalan tersebut. Silakan tu. Okey, Cik Din, saya ni cakap terus terang lah. Dulu koperasi ni masa kat sekolah adalah koperasi sekolah yang jual buku sekolah apa semua kan. Dan saya tahu koperasi ni ada banyak orang boleh ada koperasi dalam Malaysia. Tapi fungsi koperasi ni sebenarnya saya tak tahu lagi. Entah kalau boleh Cik Din, anggaplah saya ni memang, saya rasa orang-orang yang bukan ahli koperasi dekat luar sana pun saya rasa nak bertanya soalan apa yang saya nak tanya ni. Okey. Apa koperasi ni sebenarnya Cik Din? Koperasi ni apa sebenarnya? Okey, terima kasih Datuk.
Pertama sekali Datuk saya nak tanya Datuk. Sebelum Datuk tanya saya jawab ni. Saya nak tanya Datuk dulu. Datuk tanya ni Datuk berlakon ke Datuk tanya betul-betul ni? Saya tanya betul-betul ni, saya tak tahu ni. Saya tak tahu. Dia tengok Datuk serius dia. Ini Datuk. Bukan macam ni Cik Din. Saya adalah buat research sikit sebab saya tengok koperasi kalau dekat negara-negara lain ni dia hebat. Dia hebat kan. Dekat negara kita ni saya dengar ada banyak koperasi tapi koperasi-koperasi yang menonjol tak banyak. Yang betul-betul buat bisnes besar-besar kan. Kalau dekat luar negara tu bisnes dia orang besar-besar. Betul. Okey. Yang saya Datuk. nampak macam beraknya itu koperasi-koperasi yang besar lah kan. Okey Datuk, tadi Datuk tanya apa sebenarnya koperasi ni kan. Okey, koperasi ni Datuk sebenarnya tu dia satu pertubuhan yang mana dianggotai oleh yang pertubuhan yang berautonomi yang mana dia menyatukan anggotanya ni secara sukarela dan dia memenuhi kepentingan bersama untuk mencapai kepentingan anggotanya dalam bidang ekonomi, sosio ataupun budaya yang mana dianya dimiliki oleh anggotanya dan juga dikawal secara demokrasi. Itu lebih kurang Datuk. Jadi dia punya keyword Datuk, dia kena ada sekumpulan manusia, sekumpulan orang yang di mana berautonomi. Berautonomi ni maksudnya dia ada peraturan dia tu. Dia ada peraturan dia ada undang-undang dia dan dia ni berkumpul secara sukarela di bawah satu common needs untuk mencapai aspirasi dia lah. Jadi dia kena ada satu dalam bidang ekonomi. Maksudnya dia kena ada satu perniagaan yang membolehkan dia berterusan. Jadi Datuk dia kena ada peraturan. Yang penting dia kena ada peraturan dan juga dia ada secara bersukarela. Tak boleh dia tak ada kalau tak ada peraturan ni dia jadi macam lepak-lepak tepi-tepi jalan dia lepak-lepak kat mana-mana kan. Jadi tak ada, dia kena ada peraturan. Jadi dia kena ikut peraturan yang telah ditetapkan oleh kerajaan lah. Jadi SKM sebagai badan yang badan kerajaan yang mengawal selia koperasi ini, kita akan melihat koperasi ini, perjalanan koperasi inilah. Jadi maknanya koperasi-koperasi ini semua SKM lah, Suruhanjaya Koperasi Malaysia yang jagalah. Ya saya Datuk. Kalau kita tengok kerajaan di bawah Seksyen 23 Datuk, kurungan F, Akta Suruhanjaya Koperasi Malaysia. Ini Suruhanjaya punya akta Datuk. Yang mana kerajaan telah memberi mandat kepada SKM sahaja yang mengawal selia, mendaftarkan koperasi dan membatalkan koperasi. Itu dia. Jadi kerajaan Malaysia telah menetapkan SKM, Suruhanjaya Koperasi Malaysia sahaja yang badan kerajaan yang mengawal selia dan mendaftar dan membatalkan koperasi ni tu. Itu dia. Jadi maknanya siapa-siapa yang nak daftar, nak buka koperasi apa semua memang kena pergi ke SKM lah. Ya saya Datuk. Untuk makluman Datuk dan juga penonton semua, SKM ni Suruhanjaya Koperasi Malaysia ni kita ada di pejabat kita ada seluruh Malaysia. Dan juga kita ada juga pejabat-pejabat kita di wilayah-wilayah. Jadi kalau kata mana-mana bakal-bakal anggota koperasi ini yang berminat nak menubuhkan koperasi atau nak mendaftarkan koperasi ini, bolehlah berhubung dengan pejabat-pejabat kita di wilayah-wilayah ataupun di negeri-negeri. Setiap negeri ada tu. Okey, kalau macam katakanlah contohnya Cik Dian, saya nak buka koperasi kan. Okey, saya nak buka koperasi, apa yang perlu saya buat? Macam saya kan adalah saya tengok koperasi pelakon tak ada, koperasi pekerja filem tak ada, koperasi persatuan penerbit filem tak ada kan. Jadi saya rasa macam asal kau punya ketinggalan. Sebab saya tengok koperasi ni macam best kan, macam best. Tapi okey, apa kaedah dia, macam mana cara saya nak tubuhkan koperasi tu? Senang je Datuk. Kita make it simple Datuk. Okey, koperasi ni dia perlu bakal-bakal anggota ni, bakal-bakal yang nak menubuhkan koperasi ni, dia perlu menubuhkan jawatan kuasa menaja. Jawatan kuasa menaja ni minimum 3 orang lah tu. Jadi jawatan kuasa menaja ni layarilah kita punya Facebook www.skm.gov.my dan di situ nanti ada e-pendaftaran. Klik e-pendaftaran tu,
isi aja apa keperluan-keperluan dalam apa ni borang secara online tu. Dia secara online Datuk. Nanti bila submit, dah isi semua, submit, pegawai kita di negeri ataupun di wilayah akan menghubungi koperasi dan dia akan dia akan guide lah koperasi ni, bakal-bakal anggota ni bagaimana untuk dia nak menubuhkan koperasi. Kita ada di kalau saya nak jadi kita ada video tu. Kita video, okey, mungkin Datuk tengok dulu ni video pra pendaftaran dan juga pendaftaran koperasi. Lepas tu kita sambung sembang. Kita tengok dulu macam mana video pendaftaran dan pra pendaftaran koperasi ni. Silakan kita tengok video ni dulu. Proses pra pendaftaran koperasi. 5 langkah pra pendaftaran koperasi. Langkah 1. Layari portal rasmi Suruhanjaya Koperasi Malaysia di www.skm.gov.my dan daftar sebagai pengguna atas talian. Langkah 2. Bentuk jawatan kuasa penaja minimum 3 orang. Langkah jalankan. Langkah 4, lengkapkan borang permohonan dalam sistem aplikasi atas talian. Langkah 5, hubungi pegawai Suruhanjaya Koperasi Malaysia setelah mendapat akuan terima pra pendaftaran koperasi. Untuk maklumat lanjut, layari Facebook Suruhanjaya Koperasi Malaysia, Twitter SKM Malaysia dan Instagram Suruhanjaya Koperasi. Okey Datuk, maklumat Datuk kan. Datuk, sekejap Datuk. Untuk makluman Datuk, sebelum ni, untuk kita nak menubuhkan koperasi, kita perlukan 50 orang. Tapi sejak 1 April 2021 ni, sejak kita dah pindah undang-undang akta koperasi, kita dah pindah akta koperasi, kita memerlukan yang nak menubuhkan koperasi ni perlu 20 orang je Datuk. Very simple. 20 orang je. Kalau macam tu, saya nak buat koperasi keluarga saya, boleh ke? Boleh. Koperasi keluarga pun boleh, tak ada masalah. Ataupun saudara mara, adik-beradik, boleh masuk jadi menubuhkan koperasi keluarga. Mungkin macam Datuk kata tadi. Macam Datuk kata tadi, Datuk kata Datuk tak ada tak ada lagi koperasi pengeluar penerbit filem. Jadi Datuk boleh wujudkan satu koperasi penerbit filem yang mungkin Datuk akan sediakan, mungkin koperasi ini menyediakan satu studio untuk menyunting filem-filem yang dia buat. Jadi mana-mana anggota koperasi ini bolehlah guna studio tu, diguna samakan. Gitu. Habis kalau macam tu, kalau yang keluarga punya tadi tu, kalau yang keluarga tadi tu, kalau ada bini 4 untung dia, senanglah campur anak semua satu koperasi dia. Betul tu. The more the merrier tu. The more the merrier lah. Jadi tu. Okey, kalau macam tu Cik Dian ada berapa isteri? Ya. Baru satu tu. Baru satu. Patutnya Cik Dian lah kena tunjukkan Cik Dian dengan Cik Izzuan kena tunjukkan contoh ada 4. Tak boleh Datuk. Saya bukan tailong macam Datuk. Saya biasa-biasa tu cik makan tu. Suhan Movies sebenarnya boleh juga tu tubuh koperasi Suhan Movies. So pekerja Suhan Movies pun saya rasa dengan kalau kata top up dengan Roshamat punya pekerja ke, mungkin ada satu koperasi bawah Datuk kan. So maknanya koperasi pekerja Roshamat dan juga Suhan Movies tu combine dah boleh tu. Okey, boleh. Saya tak ada masalah, tapi kalau kita join koperasi ni apa bagusnya Cik Din? Okey. SKM suruh kita buka koperasi, saya buka keluarga saya punya koperasi, Cik Izzuan kata suruh buka Suhan Movies punya koperasi. Tapi apa yang bagusnya join koperasi ni? Okey Datuk, saya cerita Datuk, apa kelebihan dia. Yang pertama Datuk, sokongan daripada anggota. Okey, mungkin Datuk tak faham lagi. Okey, sokongan daripada anggota ni maksudnya kalau Datuk lah ada koperasi pasaraya, koperasi Datuk ada pasaraya, kan? Jadi anggota koperasi Datuk katalah ada dalam 1,000 orang. Jadi 1,000 orang ni lah yang kalau katakan dia anggota koperasi tu dia ada ada semangat berkoperasi
dia akan membeli barang-barang kegunaan harian dia apa semua tu di pasaraya Datuk. Jadi maksudnya pasaraya koperasi tu. Jadi semua anggota dia akan membeli di pasaraya tu. So pasaraya tu akan berterusan lah, akan majulah. Macam tu. Itu sokongan daripada anggota, kan. Okey, yang keduanya dia dapat juga menyelesaikan masalah anggota dia. Contohnya kata koperasi kredit. Koperasi kredit ni anggota dia ada masalah dari segi kewangan misal kata. So dia boleh pergi pada koperasi dia tengok apa kemudahan kewangan yang dia boleh dapat daripada koperasi dia. Mungkin dia boleh buat pinjaman untuk menyelesaikan masalah kewangan dia. Itu dia katakan dia menyelesaikan masalah anggota. Dan yang seterusnya dia ada juga di akhir daripada tahun kewangan akaun dia, bila dia tutup akaun ada keuntungan, dia akan beri dividen kepada anggota dia. Contoh saya beri sini macam dulu, macam tahun lepas tahun 2020, Bank Rakyat memberikan dividen kepada pemegang-pemegang share 13%, Datuk. Yang mana dalam keadaan kita COVID ni pun dia boleh berikan 13% dividen kepada anggota dia. Okey, kemudian lagi satu lagi. Bank Rakyat 14% pun koperasi ni Ya, Bank Rakyat koperasi. Kita di Malaysia ni kita ada dua bank koperasi. Satu Bank Rakyat dan satu lagi Co-op Bank Pertama. Co-op Bank Pertama pun bank koperasi juga. Okey, kemudian Datuk, di koperasi ni dia ada juga dia punya dia punya kebajikan dia. Mungkin dia ada tabung khairat kematian. Di mana kalau kata anggota dia yang ada kematian ke, dia akan keluarkan daripada tabung berkenaan. Kemudian mungkin dia ada rebate pembelian. Kalau katakan dia beli barang di pasaraya, anggota dapat rebate. Kalau bukan anggota tu tak adalah, tapi mana yang anggota tu dapat rebate. Rebate ni maksudnya mungkin dapat harga dia lebih murah sikit lah. Kemudian dia ada juga tabung-tabung lain, tabung-tabung mungkin pinjaman pelajaran untuk anak-anak dia, anak-anak anggota yang nak menyambung pelajaran dan mungkin dia pada masa tu dia kesempitan kewangan. Mungkin dia boleh dapat daripada kemudahan daripada koperasi dia. Dan selain itu mungkin dia ada insurans. Mungkin juga koperasi itu dia akan insuranskan anggota-anggota dia. Jadi banyak kelebihan dia tu. Kalau kita kita ada koperasi ni. Yalah, tapi kalau saya buka koperasi. Ada dividen Bank Rakyat dia tu. Berapa puluh ribu tu? Dengar banyak je lah sikit. Dapat sikit dapat, tapi alhamdulillah. Sikit tu. Okey tu, Datuk si banyaknya, duit banyak tu ni. Kan? Tak. Orang duit banyak pun, tapi masalahnya Bank Rakyat ni dah bagi benda ni dulu, orang tak percaya dengan Bank Rakyat ni mula dulu. Orang yang dah ahli koperasi yang dah ambil semua tu, jadi orang luar ni susah nak dapat. Jadi siapa nak bagi dividen 13, 14, 15% satu tahun kan? Betul Datuk. Pasal tu koperasi ni Datuk, dia perlukan royalty daripada anggota dia. Dia kena bersama-sama. Sebab apa koperasi ni dipunyai oleh anggota dia. Koperasi ni bukan board of directors dia punya. Koperasi ni dianggotai oleh koperasi tu. Pasal tu dia kena bersama-sama dengan koperasi. Susah senang dia kena bersama dengan koperasi. Tu dia. Jadi pasal tu unfair lah kan. Kalau katakan Datuk tiba-tiba tengok koperasi bagi Bank Rakyat bagi 13%, 5% tiba-tiba Datuk masuk kan. Jadi itu unfair lah. Kenalah bersama dulu dengan koperasi kan. Bersama-sama dengan koperasi dulu, susah senang dengan koperasi, barulah kita boleh mendapat manfaat daripada koperasi berkenaan. Itu dia Datuk. Okey, maknanya koperasi ni kena ada buat perniagaan lah. Ya saya Datuk. Dia kena selari dengan perniagaan. Sebab apa, dia kalau tak ada perniagaan, macam mana dia nak kekalkan keanggotaan ni? Keanggotaan ni dia perlu ada perniagaan untuk memberi balik keuntungan, hasil keuntungan tu dia nak kena beri balik kepada anggota. Okey. Contoh jap saya tanya. Pasal bisnes tu kan. Boleh tak? Ya, sekali tadi dah banyak kali Datuk tanya kita orang. Saya mungkin nak tanya sikit Datuk pada Datuk sebab saya tengok Rosham Mart Datuk ni dia makin lama makin, saya ada tengok dalam YouTube tu. Waktu pembukaan tu saya tengok Thailand bawa motor masuk dalam kedai waktu pembukaan tu lah. So setelah ni macam mana Datuk boleh terfikir untuk buka Rosham Mart tu dulu tu?
Macam mana tu? Sampai sekarang ni saya tengok dah besar. Datuk ke cerita sikit tu. Nampak Datuk Tak, macam Rosyamat tu. Tak, dulu masa saya nak buka Rosyamat ni, sebenarnya saya terfikir macam mana nak bagi kemudahan kepada mereka dalam golongan B40 untuk datang ke pasaraya yang 5 star tapi dengan harga borong. Sebab apa? Kesian tau. Kesian orang-orang tu, orang B40 ni pendapatan dia paling sikit. Tetapi dia beli barang sama dengan orang, harga barang tu sama dengan orang kaya. Saya rasa tu tak adil. Jadi kerana kebanyakan orang-orang yang B40 ni dia akan beli daripada peruncit. Dia tak boleh beli banyak-banyak. Dia kena beli sikit-sikit sebab kewangan dia. Jadi saya terfikir benda ni dan alhamdulillah bila saya suarakan dengan rakan kongsi saya Seri Ternak, mereka dah berpuluh-puluh tahun dalam bidang peruncitan. Jadi bila saya suarakan diorang bersetuju untuk buka SC Rosyamat ni, jadi alhamdulillah saya nampak golongan-golongan B40 ni khasnya lah diorang dapat masuk ke pasaraya yang 5 star dan diorang mampu untuk beli. Kalau tidak, macam mana diorang nak masuk ke pasaraya yang 5 star? Diorang takkan masuk punya. Sebab dia tahu barang-barang dalam tu 2-3 kali ganda lebih mahal daripada pasaraya borong. Biasanya pasaraya borong ni dia jual dalam bentuk bag yang banyak. Tapi bila saya buka SC Rosyamat, saya jual barang-barang walaupun bukan in bulk, in single pun ada. Kalau dia beli bulk lagi murah. Jadi itulah sebenarnya tujuan saya buka pasaraya ni dan alhamdulillah orang-orang dekat luar sana memang banyak menyokong. Bukan B40 saja, kerana pasaraya saya dia boleh semua golongan ekonomi boleh masuk dan saya dapat mixkan. Kalau dulu kalau pasaraya yang hebat-hebat ni orang-orang kaya saja boleh masuk. Percampuran tu tak ada dengan orang B40. Kadang-kadang bila ada pasaraya macam saya ni, golongan yang kaya, golongan yang berpendapatan rendah bercampur, kadang-kadang dekat situ ada perjumpaan, mungkin di situ ada perkenalan dan mungkin akan terjadi benda-benda bisnes ke apa ke, tempat untuk mereka berjumpa. Kalau tidak susah mereka nak berjumpa sebab orang-orang yang berduit ni dia akan pergi tempat-tempat yang kelas. Sebab tu saya siapkan tempat yang kelas dan boleh mereka mix around lah. Itu tujuannya. Alhamdulillah hari ni saya mula-mula dulu semua orang tahu saya buka dekat Setiawangsa dan kemudian yang keduanya saya buka dekat Shah Alam dan ada lagi dua yang saya panggil Rosyamat Express yang mana dia dalam bentuk yang scale yang kecil lah. Ada satu di Taipan, satu di Subang Jaya. Alhamdulillah. Dan insyaAllah tahun ni saya akan buka lagi di Sungai Buloh dan juga di Taman Ehsan Kepong. Buat masa ni dalam Lembah Kelang dululah. Untuk makluman Datuk saya saya lihat kalau katakan Datuk ada peluang boleh daftarkan koperasi di bawah peruncitan yang Datuk cerita tadi lah, di bawah pasaraya Datuk tadi. Dan untuk makluman Datuk juga, SKM juga kita ada kita punya bidang keberhasilan utama kita iaitu bidang peruncitan. Dan saya rasa kalau Datuk berada dalam bidang ni memang tepatlah. So saya rasa elok ada peluang ni, boleh saya rasa ingat boleh tubuhkan koperasi lah. Itu Okey, soalan saya ni sekarang ni bila tubuh koperasi, kalau kita ada macam contohnya saya dengan kawan-kawan saya yang katalah 3 orang tadi kan yang beraja tu, kita ada idea nak buka koperasi. Tapi kita duit tak ada, nak berniaga macam mana? Duit tak ada Datuk Okey, dia kita perlu yalah kita nak berniaga ni kita perlu ada satunya perlu ada kepakaran dan juga perlu ada modal dan kita kena tunjukkan dulu kita punya kita punya usaha untuk berniaga itulah kan. Jadi bila tubuhkan koperasi itu, jadi yang 3 orang tadi tu kena wujudkan koperasi, cari keanggotaan dia 20 orang dan 20 orang ni cubalah bersama-sama menyumbang dalam perniagaan dan tunjukkan dulu Datuk punya semangat untuk berkoperasi dan berniaga. Dan selepas setahun setengah kita di SKM ini kita ada juga kita tawarkan kemudahan keuangan kepada koperasi-koperasi. Salah satunya adalah kita ada kemudahan pinjaman
yang mana kita panggil TMP, tabung modal pusingan. Kita boleh berikan pinjaman kepada koperasi-koperasi yang berpotensi lah. Dan pinjaman ini adalah pinjaman yang kita boleh katakan pinjaman yang mesra pelanggan lah, yang mana ianya kadar faedahnya lebih rendah daripada kadar di pasaran, kan. Okey. Kemudian selain daripada itu, kita juga ada bentuk bantuan pembangunan. Bantuan ini adalah bentuk grant. Kita sediakan juga kepada koperasi-koperasi yang mana kita tengok, kalau kita datang semak, tengok perniagaan dia berpotensi dan dia betul-betul memerlukan kemudahan kewangan berkenaan dalam bentuk grant, kita berikan. Ada juga grant pembangunan pun ada juga. Dan masa COVID ni Datuk, kita pun ada juga kemudahan-kemudahan kewangan yang kita berikan kepada koperasi. Contohnya kita ada berikan grant pendigitalan di bawah kerjasama Bank Simpanan Nasional dan juga MDEC, yang mana kita beri sebanyak 5,000 kepada setiap koperasi. Dan selain daripada itu, kita juga ada TNP, tabung modal pusingan tadi, pinjaman kepada koperasi-koperasi yang terjejas, yang mana kita beri 100,000 tanpa cagaran kepada koperasi-koperasi. Itu semua kemudahan-kemudahan yang SKM sediakan untuk koperasi-koperasi di bawah COVID ni lah, semasa COVID ni. Okey, saya nak tanya dengan pihak SKM pinjaman yang paling besar sekali SKM bagi pinjam kepada koperasi berapa juta? Pinjaman paling besar yang kita berikan kepada koperasi yang layak adalah 10 juta Datuk. Oh, banyak. Tapi kena berpotensi lah tu. Tak boleh bagi saja. Kena tengok koperasi itu betul-betul ada perniagaan yang berjaya, yang berpotensi, ditadbir urus dengan baik, kan. Ikut peraturan bawah akta, ikut kita punya kita punya kendak dan peraturan apa semua, dan kita boleh berilah. Dan kita di bawah SKM juga kita ada bahagian pembiayaan kredit. Dia akan tengok koperasi berkenaan, betul ke dia punya perniagaan ni, genuine ke koperasi apa semua. Dan kalau katakan okey, dan baru kita boleh bagi. 10 juta tu banyak tu, tapi kena betul-betul berniaga lah. Tak kalau saya dengar banyak orang ahli-ahli koperasi ni, dia orang kalau ada terdesak, dia orang bagi banyak nak pinjam duit kan. Tak ada aktiviti-aktiviti lain ke yang koperasi ni buat? Maksudnya pihak koperasi akan bagi pinjaman pada ahli-ahli, lepas tu adalah sikit dia punya interest apa semua. Jadi koperasi ni buat duit daripada situ juga, tapi aktiviti-aktiviti lain apa yang koperasi-koperasi lain buat? Okey, aktiviti lain Datuk. Koperasi kita ni dia macam-macam aktiviti yang dibuat Datuk. Kalau kita lihat selain daripada tadi macam Datuk kata pinjam-meminjam, itu pinjam-meminjam. Selain daripada itu, dia ada juga kita ada perumahan. Tadi kepenggunaan koperasi-koperasi yang terlibat di dalam penggunaan. Kemudian perkhidmatan ni macam teksi, koperasi-koperasi teksi yang menyediakan perkhidmatan bas misalnya kata. Kemudian ada juga perladangan, pembangunan hartanah, dan juga ada insurans. Jadi ada dia punya inilah, banyak bidang-bidang perniagaan yang diceburi oleh koperasi lah. Tapi dia kadang-kadang ada juga koperasi ni, sebuah koperasi dia menjalankan berbagai jenis perniagaan. Terpulang kepada dana ataupun modal yang ada di koperasi berkenaan lah. Kalau modal dia besar, dia ada banyak modal, dia mungkin dia boleh menceburi berbagai jenis bidang perniagaan lah. Perniagaan-perniagaan yang dibenarkan dijalankan di Malaysia ni lah. Datuk, jadi satu lagi, Tenera Hotel lah tu. Tenera Hotel. Pernah. Itu koperasi dia juga. Itu antara aktiviti-aktiviti lain lah. Selain benda kata macam pinjaman kewangan tadi. So sebenarnya ada je hotel-hotel koperasi ni tu. Banyak. Kan? So salah satunya Tenera dekat Bangi tu. So nanti kalau lepas ni dah habis PKP, bolehlah tengok singgah macam mana hotel Tenera tu. Dan pada masa yang sama tu sebenarnya kalau Datuk pergi ke contoh ni Bla Sabah kan, kita ada banyak yang terlibat dengan eco pelancongan. Kan? So sana memang banyak koperasi-koperasi yang buat homestay yang memang dia ada package lah. Contoh macam kalau yang dekat kat sini, contoh
koperasi yang Lonek Cik Din, Lonek Ya, Lonek. dekat Homestay. Yes, homestay. So situ dia ada package tu, package menangkap ikan, menanam apa kata orang, sawah padi dia sekali complete. So benda-benda macam tu memang banyak koperasi ni. Kan, boleh try nanti. Kan. Tapi kalau macam contohnya saya jadi ahli satu koperasi ni hebat lah koperasi ni kan. Contohnya kalau contohnya koperasi tu ada buat satu perniagaan, maknanya ahli-ahli juga berpeluang untuk berniaga di bawah koperasi tu jugalah. Ya. Boleh. Betul. Dia boleh anggota ni boleh menyumbang perniagaan tu untuk koperasi. Dia boleh membuat katalah contoh kalau dia kata dia tanam pisang. Kan dia tanam pisang. Okey, semua anggota-anggota ni yang ada tanah-tanah ni semua tanam pisang. Jadi bila dia harvest tu, koperasi akan kumpulkan pisang ni, koperasi tu jadi pemasar kepada produk-produk hasil daripada anggota-anggota dia tadi. Boleh? Kalau kita tengok macam Datuk kata tadilah kat luar negara ni koperasi dia besar-besar semua kan. Semua macam itulah. Kalau kita tengok susu. Kalau di luar negara ni susu, kalau tak silap saya susu Dutch Lady ni kan. Dia adalah sebuah koperasi yang mana anggota dia yang keluarkan membuat susu tu hantar kepada syarikat Dutch Lady ni. Dutch Lady ni yang buat pemasaran kepada masyarakat melalui anggota-anggota dia. Itu pun koperasi. Banyak kalau di luar negara tu banyaklah koperasi-koperasi yang mana dia menggunakan anggota dia yang ramai untuk membuat pengeluaran kepada koperasi berkenaan. Jadi maknanya kalau katakan koperasi tu ramai ahli dia ada saya dengar koperasi ni sampai 10,000 ahli pun ada. Jadi maknanya kalau dia orang keluarkan produk, ahli-ahli tu beli sendiri pun dia orang dah boleh buat sale, betul tak? Betul Datuk. Itu saya kata tadi, sokongan anggota. Bila dia anggota dia besar, banyak. Okey, dia kata dia satu bulan kata dia anggota dia ada 10,000 ataupun katalah 5,000 kata. Sebulan dia berbelanja katalah RM100 saja. Tadi RM5,000 tadi kali yang RM100 kalau dia beli dekat pasar raya tu dah berapa banyak? Itu buat satu hari. Kalau sebulan, tahun, itu cerita dia. Itu yang saya tengok ada syarikat-syarikat dia ada kedai koperasi lah kan. Ya, iyalah. Itu koperasi kaki tangan dia. Yalah dulu arwah bapak saya kerja dengan TNB. Jadi ada koperasi koperasi TNB. Koperasi TNB adalah koperasi di antara koperasi yang berjaya di Malaysia. Dia dalam senarai 100 koperasi terbaik di Malaysia, koperasi TNB. Itu memang bagus. Lepas satu Cik Din, kita ada satu video ni pasal koperasi produk koperasi. So okey, macam tadi Datuk kata arwah bapa Datuk TNB, okey ni kita ada video produk daripada koperasi kaki tangan Petronas tu. Kita tengok video ni, Kopetro Food. Itu video pasal Kopetro Food, salah satu dia kata orang subsidiary bawah koperasi kaki tangan Petronas.
So dia orang ada central kitchen tu. Central kitchen ni maksudnya dia ada kilang dia sendiri kat Seri Kembangan. So memang kilang tu supply apa kata orang makanan yang ready to eat. Okay, dish maknanya cuma just panaskan and then terus masak. So saya difahamkan juga Kopetro ni pun banyak supply dekat hotel-hotel ternama dekat KL ni. So roti, pastry pun dia supply kat hotel-hotel ni. Antara macam Datuk kata tadi lah, bila ramainya kaki tangan Petronas kan ramai. So diorang ni bentuk satu koperasi, so terhasil lah Kopetro tadi tu. Itu lebih kurang contoh macam tu produk dia tu. Okey, saya nak tanya dengan Cik Din Datuk, boleh promote letak dalam Pasar Raya Datuk. Itulah boleh tu. Ya. Okey Datuk, satu lagi Datuk, kelebihan dia bila ada koperasi ni, jadi kalau katakan Datuk ada koperasi, Lengkuas ni pun koperasi, Kopetro ni pun koperasi, jadi produk dia boleh kita tukar sama suka. Macam tu. Jadi ada bisnes lah. Okey, saya nak tanya dengan tu. Okey, dekat dalam Malaysia ni ada berapa banyak koperasi? Okey Datuk. Kita di Malaysia ni Datuk, kita ada 14,629 buah koperasi. Jangan terkejut Datuk. Kan? Okey, dengan keanggotaan dia Datuk 6.9 juta Datuk. Jadi maksudnya lebih kurang lebih kurang 1/5 penduduk Malaysia ni adalah anggota koperasi Datuk. Okey. Cuba Datuk bayangkan kalau 6.5 juta ni Datuk, kalau diorang ni menyumbang tiap-tiap bulan RM100, berapa Datuk tiap-tiap bulan? Kan? Itu dari segi anggota Datuk. Dari segi share dan yuran kita ada 15 bilion. Dan aset ada 150 bilion. Perolehan tahun lepas 2020 kita koperasi ada 41 bilion. Daripada 14,000 koperasi tadi tu. Itulah dia statistik yang terakhir lah. Itu statistik tu pada tahun 2020. Jadi itulah besarnya dan luasnya pasaran koperasi di Malaysia ni lah. Jadi kita kalau kita tak take advantage daripada bilangan koperasi dan juga dari segi turnover koperasi yang ada di Malaysia ni, kita rasa rugilah kan. Patutnya kita kena take advantage daripada statistik yang ada ni lah. Tapi sebenarnya Cik Din dengan Cik Izwan, saya banyak tanya ni sebab saya nak mendalami kalau saya nak buka koperasi. Tapi sebenarnya saya dah berjinak-jinak dengan koperasi. Saya dah berjinak dengan koperasi. Cuba tengok topi saya ni. Tu dia. Okey. Bapak style. Easy. Bapak style easy. Bapak style easy, bapak style. Honor kepada bapak style. Betul. Koperasi Kopenas. Okey. Bagus. Okey Datuk. Boleh kalau kata betul di koperasi, bolehlah diwar-warkan ke seluruh Malaysia. Boleh buka cawangan. Memang aim dia saya dengan pihak Kopenas di bawah anak syarikat koperasi Kopenas, My Kopenas. Sebenarnya memang kita tengah bercadang satu hari nanti kita nak franchisekan Bapak Style Cafe ni dengan Bapak Style Easy ni. Bagus Datuk. Itu dia punya. Tapi memanglah permulaan, tapi ada keperitan sikit lah Cik Din, Cik Izwan. Bila sekarang dalam keadaan pandemik ni memang bisnes-bisnes macam kafe ni memang bergoyang sangat lah kan. Okey, tapi kebagusan dia, Kejap Datuk. Bila Datuk kata tadi Datuk nak buka nak buat franchise kan? Okey. Itu saya nak cerita dari segi kelebihannya berkoperasi. Datuk nak buka tadi tu, kita boleh temukan Datuk dengan koperasi-koperasi yang lain yang ada di negeri-negeri lain ni untuk buka cawangan Datuk dekat sana. Satu. Kemudian yang keduanya, kelebihannya bila Datuk kata nak buka franchise tu juga dia punya agensi ni adalah di bawah Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi. Itu kemudahan dia Datuk. Di bawah satu naungan. Jadi PNS. Itu kemudahannya. Pernas tu. Sekarang nama dia Pernas. Dulu PNS, sekarang Pernas. See? Itu dah ada kelebihan dia. So that means
Datuk ni kira langkah kanan lah, dapat bertemu dengan SKM dan kita boleh temukan untuk perniagaan Datuk, untuk koperasi Datuk. Sebab tu saya bercadang memang saya nak bagi buka peluang ni kepada semua koperasi-koperasi yang ada dekat Malaysia. Yang saya macam Cik Din cakap ada 14,000 koperasi. Kadang-kadang dia orang ni ada duit, koperasi-koperasi ni ada duit, kadang-kadang tak ada idea nak buka apa. Kadang-kadang ada idea tapi branding tak kuat. Jadi memang saya dengan My Kopernas tengah merancang, sebab apa My Kopernas dia bergabung dengan Rosyamno. Jadi maknanya koperasi-koperasi lain juga boleh pakai nama Rosyamno bila dia orang buka Bapak Style ni. Jadi Bapak Style ni pun sebenarnya bukan Bapak Style adalah satu branding yang sebenarnya sekarang ni kafe. Lepas tu Bapak Style Easy. Bapak Style Easy ni dia berbentuk kafe tetapi dia ada percampuran tentang makanan-makanan yang kita jual. Dan insya-Allah di masa akan datang bila branding dah kuat, kita juga bukan hanya nak buka kafe saja. Dengan Bapak Style ni juga kita mungkin satu hari nanti kita akan ada fashion Bapak Style jenama Bapak Style. Ya, jadi saya dengan My Kopernas memang memandang jauh lah tentang perniagaan ni lah. Tapi buat pengetahuan semua, saya bukan ahli mana-mana koperasi. Jadi sekarang sebab saya bukan macam Kopernas, dia pengajian pendidikan punya koperasi. Jadi saya bukan warga pendidik. Jadi sekarang saya nak nampak bahawa bila saya dah bercampur dengan koperasi-koperasi ni, saya nampak masa depan sebenarnya dengan koperasi ni amat besar tapi macam Cik Din, maksudnya management tu untuk menjadikan koperasi, mungkin satu hari nanti saya akan bina koperasi di bawah kegiatan hiburan saya. Bagaimana, at least sekarang saya tengah belajar dan hari ni pun input-input yang Cik Din bagi, Cik Izzuan bagi, pihak SKM yang dalam walaupun secara maya ni banyak memberi input-input yang besar kepada saya yang membuatkan saya lebih bersemangat untuk buat koperasi. Dalam masa yang sama juga saya boleh membantu golongan-golongan dalam bidang hiburan saya, insya-Allah. Betul Datuk. Okey Datuk, untuk makluman Datuk, kita pun di SKM ni kita memang dengan kerjasama Medek, kita memang menggalakkan koperasi golongan-golongan belia, golongan-golongan muda. Tapi pasal Datuk kita tadi pasal fashion tadi, kita pun memang menggalakkan. Jadi bila kita sangat menggalakkan koperasi-koperasi belia wanis, koperasi orang-orang muda ni, pasal kita nampak orang-orang muda ni sebagai pelapis kepada koperasi-koperasi yang ada sekarang ni. Jadi itulah Cik Din, Cik Din, orang kata masuk koperasi ni orang tua je lah Cik Din. Tak ada Datuk. Itu mitos Datuk. Mitos saja Datuk. Bukan orang tua-tua. Sebab apa kita di SKM ni kita pun memang kita ada kempen untuk kita nak masukkan golongan, macam saya cakap tadilah, kita nak menggalakkan koperasi-koperasi golongan belia ni. Kan? Jadi pasal tu kita ada koperasi sekolah. Kita melatih pelajar-pelajar, murid-murid ni untuk bila dia keluar nanti dia boleh berkoperasi. Kemudian kita juga ada program-program bentuk berkoperasi, contohnya program YES, Young Entrepreneurs Strive for Success, yang dulu kita buat pertandingan untuk mereka ni mengeluarkan idea-idea mereka melalui koperasi dan kita bertandingkan seluruh Malaysia, kita buat di sekolah-sekolah. Kemudian kita ada hyper untuk pelajar-pelajar universiti, supaya mereka pun ada bidang-bidang mereka yang mereka boleh inovasikan dan dikeluarkan di dalam ataupun dalam kalangan koperasi mereka. Itu pun kita buat juga di universiti, di sekolah. Kemudian kita juga menggalakkan koperasi-koperasi belia-belia ni. Kalau contoh kita ada di Koprojaya, koperasi-koperasi di kalangan pegawai-pegawai takbir pun ada juga. Ini semua adalah asasnya untuk kita menggalakkan koperasi-koperasi belia ni. Dan untuk koperasi-koperasi lama ni Datuk, kita pun memang galakkan supaya anggota lembaga mereka
Yang mana yang agak otai-otai itu, kita kalau boleh kita minta golongan-golongan muda ni mengambil tempat generasi kedua ni, mengambil tempat orang-orang lama ni dalam dalam anggota lembaga, dalam board of directors mereka, supaya di kemudian hari yang akan menguruskan ataupun mentadbir koperasi ini adalah di kalangan orang-orang muda. Itu dia, Datuk. Mungkin sebab kebanyakan bila koperasi ni dia bersidang, dia meeting semua, mesyuarat agung, memang yang datang semua tua-tua je, yang muda-muda tak datang. Mungkin sebab tu orang panggil dia koperasi ni, memang bila koperasi branding dia adalah kau masuk koperasi macam orang tua lah. Macam tu. Tak ada, Datuk. Itu dulu, Datuk. Tapi sekarang ni, Datuk, kebanyakan mesyuarat agung pun dalam masa pandemik ni kita gunakan maya, kita gunakan online. Kita gunakan Teams, kita gunakan Zoom meeting, dan kita kaedah ni selalunya orang muda-muda yang gunakan, dan selalunya bila orang muda ni bila ada kaitan dengan benda-benda orang muda ni, dia akan mula menarik minat untuk mereka join koperasi lah, Datuk. Dan kita pun dalam keadaan sekarang ni pun kita memang kempen supaya mana koperasi-koperasi yang lama-lama ni, orang lama ni, kita akan cuba untuk memasukkan generasi-generasi baru, generasi muda dengan idea-idea baru ke dalam koperasi tu. Tadi Datuk cakap apa koperasi lah, kebanyakannya orang tua kan. Kalau cerita koperasi je orang tua. Sebenarnya mungkin ini pun mungkin saya bukanlah kata nak promote kan, tapi untuk yang soalan kuis kita pada malam ni so ada 2 soalan kan. So salah satu ataupun hadiahnya yang ditaja adalah Komakmur. Komakmur ni pun tak adalah kata tua. Kebanyakannya adalah daripada golongan muda dan belia. So dia orang ni ada jual ni tengok Dok. Ni kita buat khas untuk Datuk ni. Untuk program Datuk ni. Wafer gold emas 1 gram untuk dibenangi. Okey. So ada 2 soalan. Soalan tu kita pihak sekretariat dah keluarkan tadi. Okey. Mungkin saya rasa just nak tanyalah buat soalan yang pertama. Ya, Cik Izzuan, awak cakap wafer tu buat untuk saya, tapi awak bagi kat orang. Yang Datuk nanti kita PM tepi lah ada. InsyaAllah ni untuk program Datuk malam ni. Betul tak? So, jadi orang semua nak ni sebab ada gambar Datuk. Dan Datuk ni nanti kita buat terus muka Datuk. Boleh tak? Lepas ni punya awak bagi. Saya punya awak bagi sekilo, tak boleh 1 gram. Aduh. So, ini betul. Jenuh, tapi saya memang terima kasih lah dekat Komakmur. Dia memang banyak support kita. So dia pun Alhamdulillah, maksudnya dia sebagai orang penaja. So dia boleh juga bagi 1 gram, 5 gram. So untuk Datuk sekilo saya tanya Komakmur boleh tu? Komakmur ambil saya jadi duta. Oi. Okey, balik tadi soalan kita. Okey, soalan yang pertama tadi, saya rasa sekretariat dia pun dah keluarkan soalan tu. So soalan dia yang pertama, apakah koperasi, apakah nama koperasi pertama yang didaftarkan di Malaysia dan bilakah tarikh pendaftarannya? Google lah cepat. So mungkin Cik Din boleh bagi jawapan kot. Cik Din ada jawapan Cik Din? Cik Din ada jawapan. Tahu. Jawapan dia saya tak pasti. Dekat utara tu koperasi dia. Siapa yang dapat menjawab dengan tepat, so dia menang lah kan. So jawapan dia adalah koperasi yang pertama sekali kat Malaysia ni adalah Syarikat Bekerja Sama-sama Jimat Cermat dan Pinjaman Wang Pekerja-Pekerja Jabatan Pos dan Telekom Berhad. Panjang tu. Panjang nama dia. So didaftarkan pada 21 Julai 1922. So tahun depan 100 tahun dah tu. So itu yang pertama sekali. Okey. So dan rasanya kita pun dah ada pemenang So pemenangnya adalah Encik Rafizi Effendi bin Razali. So tahniah saya ucapkan. So dia dah dapat salah satu daripada wafer gold tadi tu. Tahniah. Tahniah Cik Rafizi. Okey, so soalan yang kedua tu. Soalan kedua ni pasal Datuk ni. Mungkin kita nak promote sikit lah. So soalan yang kedua ni, apakah
judul filem lakonan Datuk Rosyamno yang sedang trending dan ditayangkan di saluran TV sekarang ni. So apa? Bukan saluran jawapan dia TV. betul, ha? Bukan saluran TV, yang filem terbaru saya. Filem terbaru, betul. Kan? Yang paling baru sekali. Oh, tak ada lagi. Tak ada yang menjawab. Oh, dengarnya tak ada yang menjawab lagi, Tok. Tak apa, Tok. Relax dulu, Tok. Jangan bagi jawapan dulu, Tok. So, tak ada orang dapat lagi, Tok. Yang nombor 2 ni, Tok. Emas ni. Kan? So, kita tunggu dulu lah. So, rasanya itulah. Kita akan tunggu jawapan tu. Dan rasanya tadi macam, ya, kita sebenarnya banyak dah dapat soalan-soalan daripada Datuk. Mungkin Datuk pun dah tanya macam nak tubuh koperasi. Datuk pun tanya kenapa koperasi ni orang tua apa semua. Tok, saya nak tanya tu, saya tengok sekarang ni, saya tengok FB Datuk, Instagram Datuk duk round-round, pergi sana pergi sini, dan Datuk jumpa orang ni, Datuk tanya orang ni. Ni orang ni macam itu lah, brother Ferrari tu. Kan? So macam mana dia boleh jadi sampai pakai Ferrari, semuanya macam satu pengalaman. So yang mungkin Datuk boleh ceritakan sikit tu, yang program Street Mart ni yang Datuk buat ni tu, apa mungkin yalah macam mana, apa dia punya ni tu lah. Tak, matlamat dia sebenarnya Street Smart bila dia ni sebenarnya saya berdasarkan saya punya Suhan Channel. Suhan Channel ni dulu saya dah tubuhkan pada tahun 2016 tapi tak beroperasi sepenuhnya. Tapi bila pandemik berlaku pada tahun lepas 2020, saya pun tak ada buat apa kat rumah. Jadi saya mula concentrate. Dan kat situ saya lihat banyak usahawan-usahawan, SME, mikro yang kecundang, yang memerlukan publicity daripada saya, dan mereka ataupun keluarga mak bapak mereka dah banyak bantu saya menjadikan saya seperti sekarang. Kalau saya tak dibantu dengan meminati saya, Rosyamno tidak ada seperti sekarang. Jadi saya terpanggil untuk memberi bantuan kepada diorang dengan memperkenalkan perniagaan diorang dengan menggunakan jenama saya jugalah, Rosyamno tu. Jadi saya pergi cari mereka-mereka yang berjaya dalam bidang perniagaan. Jadi saya tanya macam mana dia punya susah payah dia, dan dia menjadi satu motivasi ataupun menjadi inspirasi untuk orang lain. Macam sekarang kalau siapa-siapa yang pergi kat Suhan Channel akan nampak banyak interview saya dengan peladang-peladang, petani-petani di mana mereka ni di bawah Lembaga Pertubuhan Peladang. Jadi alhamdulillah ramai bila pandemik macam ni, mereka tak tahu nak buat apa, mereka ada tanah dekat kampung, dan mereka komen-komen yang saya tengok, mereka menjadi semangat kerana mereka yang berjaya dalam bidang pertanian tu adalah mereka yang dulu memang tak tahu apa-apa. Tetapi dengan berkat usaha dia orang berjaya, dan tu saya kata video-video ni menjadi satu inspirasi untuk orang, dan alhamdulillah keseluruhan video-video di bawah Suhan Channel dah ditonton oleh 18 juta orang. Dan ini saya ucap terima kasih lah kepada semua penonton kerana bukan hanya menonton, malah mereka share pula dengan orang lain information tu kan. Dan satu hari nanti insya-Allah saya juga akan membantu koperasi-koperasi, sebab apa saya tahu koperasi-koperasi juga ada banyak, macam Cik Den kata tadi ada 14,000 koperasi dan juga ada pelbagai perniagaan di bawah koperasi-koperasi. Mungkin ini dah sampai jodoh saya, dah sampai masanya untuk saya duduk bersama-sama dengan pihak Suruhanjaya Koperasi Malaysia bagaimana boleh membantu, kerana 6.9 Encik Dian 6.9 juta ahli-ahli koperasi ni juga saya rasa majoritinya mengenali saya dan juga majoritinya meminati saya dan majoritinya pernah membantu saya menaikkan nama saya, dan sekarang sudah sampai masanya saya menggunakan branding Rosyamno yang mereka angkat itu untuk diguna pakai untuk ahli-ahli dan juga koperasi-koperasi khasnya. Oh, itu satu cadangan bagus tu Datuk. Memang kita looking forward lah Datuk. Kita nak, kalau kita macam saya kata lah Datuk, followers ni sekarang ni kita zaman kena guna media sosial Datuk. Because media sosial ni pengaruh dia begitu besar dan begitu dinamik. Jadi dengan pengaruh yang Datuk ada, dengan followers yang Datuk ada, itu sangat bagus kalau kata dapat dikoperasikan Datuk. Memang cantik lah Datuk. Kita sangat sama beginilah. Ni hikmah yang paling besar Cik Din, Cik Zuan, hikmah yang paling besar. Bila berlaku COVID-19, saya harap kepada semua orang di luar sana jangan mengeluh, kerana mesti ada hikmah di sebaliknya.
Allah lebih mengetahui apa yang Allah buat kepada hamba-hambanya. Jadi saya sarankan kepada semua yang menonton kita supaya mereka mengambil iktibar bahawa hikmah yang paling besar sedang menunggu, tapi bagaimana kita mencari peluang. Dan kepada ahli-ahli koperasi yang ada 6.9 juta, dan inilah masanya sebenarnya 6.5 tu, 6.5 juta. Ya, 6.5 juta. Inilah masanya saya rasa untuk mereka betul-betul bekerjasama dengan koperasi-koperasi yang mereka bernaung, kerana saya rasa buat masa ni koperasi banyak boleh membantu ahli-ahli koperasi. Sebab tu sebab apa, kalau dulu mereka mungkin menjadi ahli yang tidak komit, tidak ada komitmen, tapi bila terjadi pandemik ni saya berharap kepada semua ahli-ahli koperasi, mereka buka mata, buka minda bahawa ini masa yang paling sesuai. Mereka harus merujuk kepada koperasi. Aku tengah susah sekarang, apa koperasi boleh bantu? Dan kadang-kadang inilah laluan hikmah yang Allah bagi. Bila terjadi kena buang kerja ke, kena itu ke, kena ini ke, tiba-tiba mereka merujuk kepada koperasi. Dan koperasi juga bila ada benda macam ni, mereka akan lebih aktif kerana banyak anggota-anggota koperasi ini sudah mula nak aktif dengan koperasi. Dan saya rasa ini masa yang paling sesuai, dan kita juga dalam pada kita mengeluh, kita juga harus bersyukur dengan pandemik COVID-19 ini kerana berbagai bentuk benda baru yang akan berlaku khasnya dalam dunia digital hari ini 4.0. Jadi saya harap bila berlaku COVID ni secara tak langsung, secara dipaksa juga, rakyat Malaysia, rakyat dunia, mereka ke arah digital. Macam Cik Din katakan tadi, social media yang satu ketika dulu satu benda yang dipandang tepi, tapi hari ini kita tengok digital sudah memainkan peranan yang begitu besar dalam kehidupan seharian rakyat Malaysia. Jadi inilah hikmah-hikmah yang saya rasa yang harus direbut oleh semua rakyat Malaysia, khasnya 6.5 juta ahli-ahli koperasi, kerana saya rasa ini satu battalion, saya boleh panggil battalion yang cukup kuat. Bermakna contohnya lah, saya ahli koperasi ABC. Kalau saya keluarkan satu produk, contohnya satu produk ni saya keluarkan. Kalau bayangkan 10% sahaja semua 6.5 juta ni beli produk saya, 10%, maknanya 600,000 orang beli produk saya. Jadi kalau pusingan ni berlaku, semua ahli-ahli koperasi akan menjadi jutawan. Yang tu saya kata harus tengok secara total bahawa ini masanya koperasi akan menjadi satu battalion yang gagah, battalion yang hebat. Kalau kita semua mengeluh dengan pandemik yang berlaku, mungkin kita akan ketinggalan. Dan di sinilah sebenarnya saya nampak koperasi harus memainkan peranan yang penting, memberitahu kepada ahli-ahli mereka bahawa mereka juga boleh memberikan peluang yang begitu besar kepada ahli-ahlinya. Inilah masanya peranan-peranan manajemen koperasi membantu ahli-ahlinya, dan penyatuan ibarat satu battalion. Kalau nak senang faham, ibarat satu konsortium, 14,000 koperasi, ibarat satu konsortium bergabung bagaimana untuk menggunakan networking yang ada ini untuk membuat pusingan-pusingan perniagaan dengan produk-produk yang mereka ada, kan? Dan satu sistem digital yang kukuh yang saya rasa pihak SKM kena ada untuk melaksanakan satu pusingan 6.5 juta orang ni, satu pusingan yang hebat yang boleh berlaku. Itu pandangan saya lah. Okey Datuk, saya juga Datuk. Saya ingin tambah sikit Datuk. Tadi bila Datuk kata mana mereka yang terkesan, yang mungkin ada yang diberhentikan kerja, yang mengalami masalah pendapatan semasa Covid ni Datuk. Untuk pengetahuan Datuk juga dan juga penonton, pihak SKM juga baru melancarkan program intervensi pemulihan ekonomi koperasi, yang mana kita bagi pada empat program Datuk. Satunya adalah penubuhan koperasi prihatin rakyat, di mana mereka-mereka yang terjejas semasa COVID-19 ini boleh menubuhkan koperasi dan kita memberikan kemudahan keuangan kepada mereka lah.
Kemudiannya yang keduanya dia ada jualan koperasi prihatin rakyat. Mana kita akan memilih koperasi-koperasi yang akan memberikan harga-harga yang terbaik, yang kata yang harga yang berpatutan kepada masyarakat untuk mereka membeli di kedai-kedai yang terpilih, kedai-koperasi lah. Kemudian yang ketiganya transformasi ekonomi gerakan koperasi, yang mana ini sekiranya perniagaan koperasi itu dia dah tak boleh dah nak bergerak, dah tak boleh lagi dah nak pergi dah, dia boleh mencadangkan perniagaan lain yang mana kita juga boleh memberikan bantuan kewangan kepada koperasi lah. Kemudian yang keempatnya, kita koperasi boleh mewujudkan ataupun mendapatkan bantuan untuk mereka memperkemaskan, memperindahkan produk mereka, dan mereka boleh menggunakan e-dagang atas talian untuk mendapatkan kemudahan-kemudahan kewangan juga lah. Jadi bagi pada 4 Datuk. Itu yang kita dapat baru ni Datuk. Di bawah Pelan Pemulihan Negara kita dapat. Jadi ini juga kita sediakan kemudahan ini pada koperasi dah Datuk. Saya nak sambung sikit Datuk cerita tadi. Tahniah lah. Maksud saya tahniah kepada pihak SKM kerana tindakan yang begitu cepat. Terima kasih. Di bawah kementerian, bersama dengan kementerian, di bawah tindakan yang begitu cepat, yang begitu drastik dalam keadaan macam ni, dah ada plan-plan untuk membantu. Itu satu benda yang harus saya tabik kepada pihak SKM dan juga pihak kementerian lah. Tahniah. Terima kasih Datuk. Kita pun dengan pihak kementerian Datuk, memang kita bekerjasama untuk kita mendapatkan kemudahan-kemudahan kepada koperasi dah. Dan yang pada masa COVID ni, yang kemudian satu lagi kita dapat adalah kita dapat satu ruangan untuk koperasi mendapat kelulusan daripada MITI dalam sistem CIMS 3.0 untuk koperasi-koperasi Aranu dan juga koperasi kredit beroperasi Datuk. Itu pun di atas kerjasama MEDEC dan juga MITI dan juga koperasi SKM Datuk. Okey, saya ada satu soalan Cik Din dengan Cik Zuan. Dalam 14,000 koperasi ni, ada tak koperasi ibu tunggal muda? Datuk ni come on lah Datuk. Takkan hero tadi. Aduh. Tak, bukan. Apa ni? Saya tanya ni. Ada ke tak ada? Ada Datuk. Ada. Kalau tak ada, saya nak tubuhkan. Ada Datuk. Ada. Tapi kita kena tengok lah. Rasa ada. Ibu tu. Datuk dan juga Cik Din. So masa pun sebenarnya agak mencemburui kita. So banyak baru Datuk dah 20 minit. Aduh. Baru sembang Datuk. Betul. Tapi itulah kita pun maksudnya masa memang agak mencemburui kita. Cemburu dengan kita ni. So itulah Tok, lepas PKP ni Tok, kita jumpa Tok, kita minum lepak mana-mana dekat mamak ke apa, kita sembang lagi. Kan? Mungkin apa Datuk nak tanya pasal koperasi ibu tunggal muda ke apa ke, nanti kita sembang gitu. Kan? Cik Din. Ya. Lepas PKP, Cik Izwan nak ajak saya pergi mamak. Tadi kata nak bawa saya pergi hotel koperasi, kan ada hotel. Apa standard kau ni? Boleh Tok, boleh. Tok, kita dapat mamak, kita tinggal kejap hotel. Tak apa, saya perkenalkan Datuk dengan CEO hotel tu. Boleh Tok? Boleh Dan satu lagi Datuk, saya pun nak maklumkan juga pada penonton-penonton di luar sana. Kalau katalah berhasrat nak menubuh, nak mendaftarkan koperasi, jangan malu-malu. Hubungilah cawangan-cawangan kita di setiap negeri dan juga pejabat-pejabat wilayah kita di negeri-negeri lah, yang mana-mana yang nak menubuhkan koperasi tu. Ada berbagai kemudahan, berbagai kelebihan sekiranya anda semua ni berkoperasi. Kita memang di SKM ini, Suruhanjaya Koperasi ini sebagai agensi kerajaan yang kita ni nak memudahkan masyarakat di sana, nak memudahkan koperasi untuk kita kembangkan koperasi ini supaya lebih maju di masa hadapan. Itu Datuk. Baik. Okay Tok, sebelum kita tutup, mungkin last word from Datuk. Okay, mungkin apa Datuk rasa lepas kita sembang-sembang malam ni, apa pandangan Datuk berkenaan koperasi dan mungkin apa saranan Datuk lah kot kepada semua yang mendengar ataupun semua yang menonton kita pada malam ni Tok. Silakan Tok. Tapi sebelum tu siapa pemenang soalan aku tadi tu? Okey.
soalan yang kedua. Jawapan apa Tok? Datuk boleh bagi jawapan terus? J Revolusi 2. Betul. So yang pemenangnya tadi adalah Cik saya tak pasti, Syahnas Muhammad Yatim, J Revolusi 2. So sekarang ni dekat tengah training atau tengah tayang kat mana tu? Astro. Kan dekat ni dekat Astro apa? Bukan, aku tiba-tiba blur ni. Dia tayang dekat ni. J Revolusi 2. Okey, betul. Disney Hotstar. Yes, Disney Hotstar. Okey Dok. Last word Dok daripada Datuk. Mungkin Datuk nak cerita mungkin ada pandangan ataupun saranan Datuk kepada semua yang menonton kita pada malam ni. Okay, terutamanya mungkin lepas Datuk dah tahu 2-3 pasal koperasi ni. Silakan Dok. Okey, terlebih dahulu saya nak ucap terima kasih kepada pihak SKM sanggup berbual dengan saya dan terima soalan-soalan saya. Alhamdulillah, bukannya saya pun dah tahu sedikit pasal koperasi dan malam ni alhamdulillah penjelasan daripada Cik Din dengan Cik Zuan banyak membuka minda saya dan saya harap penonton-penonton lain juga yang di luar sana dapat membuka minda apa kepentingan koperasi itu dan bagaimana koperasi ini boleh menjadikan salah satu daripada aktiviti kehidupan, aktiviti perniagaan dan saya terpanggil juga insya-Allah saya akan ada koperasi kot selepas ni. Jadi secara jujurnya saya menyusun 10 jari memohon ampun dan maaf jika sepanjang 1 jam setengah kita bersiaran ni ada tersilap kata, tersalah laku. Saya mohon maaf dan terima kasih kepada semua yang masih menyayangi saya, masih support saya, doakan saya akan terus bekerja kesihatan yang baik, bekerja dengan baik untuk industri hiburan saya dan juga dapat berbakti dengan branding yang saya ada ni kepada masyarakat di luar sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cik Din, terima kasih Cik Zuan. Okey, terima kasih banyak-banyak Datuk Rushamno. Okey, Tai Long yang kita sayangi. Okey, dah lama tak tengok Tai Long beraksi. InsyaAllah mungkin lepas ni dapat tengok balik. So terima kasih tu pada Datuk. Okey, bagi kita sikit masa untuk bersama-sama kami dalam program Medek to You Live malam ni. Okey, terima kasih juga kepada Encik Zainuddin Muhammad Ali, pengarah komunikasi korporat SKM. Dan juga semualah yang menonton pada malam ini. Okey, terima kasih banyak kan. Kami sangat-sangat menghargai masa-masa anda menonton bersama kami di Medek to You Live di FB Suruhanjaya Koperasi Malaysia ni. So maka dengan itu sekian saja program FB Live Medek kita pada malam ini. So jangan lupa saksikan juga paparan Medek to You Live yang lain yang mana akan dibawakan ataupun dipaparkan oleh pelbagai lagi agensi di bawah Medek yang pastinya akan memberikan informasi dan maklumat yang berguna untuk anda semua. Okey, so itu saja. So saya akhiri program kita ataupun Medek to You Live ini dengan klip video motivasi daripada Datuk Dr. Muhammad Fazilah Kamsah. Sekian saja, kita jumpa lagi. Terima kasih Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Datuk Dr. Haji Muhammad Fazilah Kamsah aka Tok Abah. Hari ini saya nak bercakap tentang anjakan paradigma insan yang terbilang, insan yang cemerlang. Sebab selagi kita tak berubah cara berfikir, maka kita tak akan berubah cara tindak tanduk dan kita sukar untuk menjadi orang yang benar-benar cemerlang duniawi dan ukhrawi. So anjakan paradigma insan yang cemerlang. Dan tema hidup kita ni, ialah bukan nak mencari sekadar berkaitan dengan logik dan praktikal dalam kehidupan, tapi kita nak mencari magic dalam kehidupan dan kerjaya. Kita nak mencari magic dan keajaiban. Ada ajaib dalam hidup kita sebenarnya. Itu yang kita kena cari. Dan satu lagi perkara yang kita selalu ingat, adik-adik dan anak, para penonton yang saya muliakan, jika kita inginkan apa yang kita inginkan itu tidak berlaku, maka bersyukurlah dengan apa yang berlaku. Kalau yang kita minta itu tak terjadi, maka bersyukurlah dengan apa yang terjadi. Kenapa? Sebab rencana Allah itu jauh lebih indah, jauh lebih hebat daripada perancangan manusia. Jadi if you don't get what you want, be thankful with what you get, because God's plan is the best. Itu satu. Dan kita kena ingat balik satu hakikat yang kadang-kadang kita terlepas pandang, bahawa kita ni sebenarnya kadang-kadang selalu suka membandingkan diri kita dengan aku ni tak handsome macamnya,
Fadlil Kamsah tak sensor macam Zul Arifin ke, Patah Amin ke, Remy Ishak ke. Tak ada gunanya kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Sebab kita ni ciptaan Tuhan yang sempurna. Orang lain pun ciptaan Tuhan yang sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ya, jangan bandingkan diri awak dengan orang lain. Tetapi kata ulama, bandingkan diri awak sekarang dengan awak yang dahulu. Barang siapa yang membandingkan dirinya dengan orang lain, dia menghina ciptaan Allah. Kita ni ciptaan Allah. Aku ni tak sehebat orang itu. Aku ni tak handsome orang itu. Aku ni tak sepandai orang itu. Ini ciptaan Tuhan tau. Anda telah menghina ciptaan Tuhan. Jangan bandingkan diri anda dengan orang lain. Tetapi aku yang hari ini sepatutnya lebih baik daripada semalam. Sebab Nabi bersabda, Nabi SAW bersabda, orang yang beruntung dan berjaya ialah orang yang hari ini lebih baik daripada semalam. Justru, jangan bandingkan diri awak dengan sesiapa pun dalam dunia. Okay, so itu saja. So kita jumpa lagi semua. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Okay, bye-bye. Okay, terima kasih semua. Bye-bye.